Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang JDT, yang mana JDT menang 2-1 hasil jaringan daripada Beksen dan juga Forestry, manakala gol pasukan Terengganu dijaringkan oleh Hakimi Abdullah melalui sepakan percuma yang cukup lawa. Pada perlawanan ini, kedua-dua pasukan menunjukkan satu corak permainan yang bagus dan kita boleh jangkakan yang final Piala FA nanti mesti lagi best. Sebab apa? Sebab pada perlawanan ini Terengganu hilang beberapa tonggak utama mereka seperti Faisal Halim dan juga Manny Ott yang boleh dikatakan antara yang memainkan peranan penting untuk TFC. Tetapi tanpa tonggak-tonggak utama sebegitu pun, Terengganu boleh bagi corak permainan yang lebih open dan tidak bermain secara bertahan. Manakala untuk pasukan JDT, apa yang boleh saya katakan, mereka lebih klinikal di hadapan gawang apabila mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol berbanding pasukan TFC yang mana mereka ada peluang-peluang yang terhidang, contohnya dua daripada Nik Sharif Hasifi, tetapi gagal untuk dimanfaatkan dan dikonvert kepada jaringan, yang mana sepatutnya kalau kita lihat chances ataupun peluang yang dimiliki oleh Nik Sharif, sepatutnya boleh meletakkan Terengganu di hadapan dan kemungkinan 2 gol daripada beliau boleh tercipta pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah perkara yang saya suka untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah tentang defense department pasukan JDT yang diketuai oleh Syahrul Saad dan juga Shane Lowry. Yang mana bagi saya Syahrul Saad dan juga Shane Lowry telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik di bahagian pertahanan dalam mengekang pergerakan-pergerakan yang cuba dilakukan oleh Kepa Sherman. Daripada segi man marking, kita boleh lihat bagaimana Kepa Sherman sentiasa berada dalam jagaan dua player ini daripada bergerak bebas di hadapan, dan disebabkan itulah kita boleh tengok Kepa Sherman tak boleh nak bergerak bebas di hadapan untuk menerima bola daripada segi off ball movement dan sebagainya, disebabkan dijaga rapat oleh Shane Lowry dan juga Syahrul Saad di bahagian pertahanan. Dan untuk Koh Beng Ong pada perlawanan ini, boleh saya katakan beliau bertindak dengan cemerlang di bahagian kiri dalam mengekang asakan-asakan daripada player-player pasukan Terengganu di bahagian kanan, yang mana kita boleh tengok bagaimana Koh Beng Ong pada perlawanan ni beliau banyak memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan, yang mana kalau kita lihat sebelum ni memang Koh Beng Ong dia akan stay high untuk di bahagian wide area ataupun lebih ofensif untuk bertindak sebagai winger. Tetapi pada perlawanan ni barulah kita nampak yang Koh Beng Ong banyak juga turun untuk backup kepada barisan pertahanan JDT di bahagian kiri disebabkan asakan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu melalui Nik Sharif dan juga Syafiq Ismail di second half. Jadi pada perlawanan ni Koh Beng Ong bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi bertahan di bahagian kiri, dan juga beliau juga bertindak dengan cemerlang dengan memberi supporting play dan bertindak lebih tinggi untuk membantu bahagian serangan di bahagian kiri. Kita boleh tengok ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Koh Beng Ong yang membantu beliau untuk bertindak menjadi winger ataupun membuat overlap di bahagian hadapan. So dekat sini kita boleh belajarlah daripada Koh Beng Ong untuk cover ataupun untuk belajar daripada bertahan dan juga menyerang. Kedua-dua benda tu boleh dilakukan oleh Koh Beng Ong dengan sempurna pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka tentang defense department pasukan JDT. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan JDT tak banyak pada perlawanan ni. Sebab apa? Sebab kalau lihat daripada segi transisi, boleh dikatakan mereka pun ditekan oleh pemain-pemain tengah pasukan TFC. Jadi yang kedua yang saya suka adalah bagaimana mereka punya bahagian midfield dan juga bahagian serangan keluar daripada tekanan-tekanan tersebut dan memanfaatkan pertahanan punya kesilapan pasukan Terengganu untuk menjaringkan gol. Kita boleh tengok gandingan Beksen dan juga Forestry, bagaimana Beksen membuat larian di belakang pertahanan dan juga Afiq Fazail membuat hantaran tepat ke arah Beksen dengan hantaran di belakang pertahanan untuk mencari Beksen. Boleh dikatakan perfect timing lah yang waktu Beksen lari tu, dan juga perfect passing daripada Afiq Fazail untuk menjaringkan gol pertama pasukan JDT. Dan gol kedua pasukan JDT dijaringkan oleh Fernando Forestry pun disebabkan kesilapan dan juga kealpaan daripada benteng pertahanan pasukan Terengganu, yang mana daripada segi individual skill Forestry bijak untuk mengacah dulu dan berjaya untuk menipu Syarul Nizam yang cuba untuk backup kepada Papa Dekite, lalu melakukan placing yang sangat-sangat lawa ke gawang pasukan TFC. Jadi daripada segi individual play yang dilakukan oleh
pasukan JDT, mereka mempunyai player yang mempunyai individual play yang bagus, teknikal yang bagus, yang membantu mereka untuk menjaringkan gol pada perlawanan semalam. Jadi itu yang kedua lah yang saya suka untuk pasukan JDT dalam memanfaatkan kesilapan dan juga kealpaan benteng pertahanan lawan, dan dalam masa yang sama mereka menggunakan individual play mereka daripada segi teknikal individu yang bagus untuk beat pertahanan lawan dan melakukan jaringan. Itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan JDT ni adalah daripada segi mereka punya kesedaran ataupun mereka punya kelincahan di dalam padang, yang mana awareness mereka di dalam padang adalah sangat tinggi. Contohnya saya bagi ada satu percubaan daripada Backson yang kena tiang pada perlawanan semalam, yang mana kalau tidak boleh gol adalah bermula daripada lontaran ke dalam, yang mana boleh saya katakan JDT pada tahap ni mereka boleh menghasilkan serangan walaupun hanya menggunakan lontaran ke dalam ataupun throw in. Bukannya sekali mereka lakukan dalam saingan Liga Super sebelum ni, lawan Melaka pun mereka pernah lakukan, dan benda ni telah menunjukkan yang mereka punya awareness dalam padang, bagaimana pergerakan pemain-pemain mereka dalam padang. Mereka dah aware kedudukan pemain-pemain masing-masing sebelum mereka melakukan hantaran lagi. So benda ni lah yang pasukan-pasukan lain perlu belajar untuk tingkatkan intensity game dan kesedaran dalam padang. Bagaimana pergerakan pemain lain, off ball movement pemain lain, bagaimana mereka nak meletakkan bola ketika throw in dan sebagainya. Benda-benda macam ni yang perlu dibelajar oleh pasukan-pasukan lain dalam membentuk pasukan mereka untuk bermain dalam tahap lebih tinggi, terutamanya daripada segi high intensity lah. So awareness dalam padang ni sangat-sangat penting lah. Dan yang terakhir, apa yang saya suka untuk JDT adalah di bahagian tengah lah. Bagaimana Afiq Fazail, Hong Wan, Leandro Velasquez berjaya untuk bergerak dengan baik di bahagian tengah. Dan yang paling penting, mereka boleh bermain dalam small space, yang mana kita boleh tengok dalam ruang yang sempit pun JDT boleh bermain dengan passing dan boleh bergerak dengan bebas untuk keluar daripada ruang tersebut untuk mencipta gerakan. Jadi benda-benda macam ni memang melibatkan satu training high intensity yang bagus dan mereka mempunyai persefahaman yang bagus. Jadi benda-benda macam ni perlu diberi perhatian oleh pasukan-pasukan lain. Sebab apa? Sebab JDT dah mampu buat something yang different level lah untuk bertanding dalam saingan Liga Super. Cumanya pada perlawanan ni ada beberapa perkara ataupun kelemahan yang boleh saya katakan. Antaranya boleh dikatakan Arif Aiman pada perlawanan ni agak play safe dan kurang support daripada pemain-pemain yang lain. Ketika perlawanan-perlawanan sebelum ni kita boleh tengok bagaimana lincahnya Arif Aiman, tetapi untuk perlawanan ni dalam 15 minit pertama je kita boleh nampak pergerakan Arif Aiman itu selesa. Tetapi sepanjang game kita boleh tengok Arif Aiman banyak tersangkut dan berjaya dijaga dengan rapi oleh Alif Zakaria. Itu adalah satu performan yang bagus lah untuk pasukan TFC punya left back. Jadi boleh dikatakan kelemahan yang pertama adalah apabila pasukan JDT pada perlawanan semalam mereka gagal untuk bergerak ataupun off ball movement mereka pun gagal untuk bergerak dengan baik apabila mereka tak mampu nak create passing-passing, short passing dalam ruang yang lebih banyak untuk melakukan switch play seperti mana game-game sebelum ni. Boleh saya katakan game malam ni memang Terengganu berjaya meneutralkan corak permainan pasukan JDT berbanding pasukan JDT punya game yang mempunyai tempo yang lebih laju berbanding game-game sebelum ni. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang JDT adalah mereka boleh perbaiki lagi daripada segi bertahan, daripada buat simple mistake dan sebagainya yang boleh memberikan fall kepada pihak lawan dalam kedudukan free kick dan sebagainya. So mereka perlu awareness daripada segi defending ketika set pieces, sebab benda ni benda yang boleh dikatakan adalah benda yang kritikal untuk JDT. Sebelum ni lawan Penang mereka tewas melalui tandukan melalui corner kick set pieces yang lawa daripada pasukan Penang, dan untuk malam ni mereka tewas daripada free kick yang dilakukan oleh Hakimi Abdullah. So benda-benda macam ni mereka perlu tingkatkan lagi defending sewaktu ketika set pieces, sama ada corner ataupun free kick, supaya mereka tak tertewas dengan mudah lah melalui gol daripada segi set pieces. Secara kesimpulannya boleh dikatakan perlawanan ni memang perlawanan yang best dan memang syok lah untuk ditonton untuk semua penyokong di Malaysia. Dan kita masuk pula untuk pasukan TFC. Apakah yang saya suka tentang pasukan TFC? Yang pertama yang saya suka untuk pasukan TFC adalah tentang mobility ataupun pergerakan yang bagus di bahagian tengah, yang mana untuk bahagian tengah Habib Harun, Faiz Nasir dan sebagainya, mereka telah banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang bagus untuk mencipta gerakan dan juga short passing serta open gameplay di bahagian tengah dengan sangat bagus, dan mereka sangat mobile lah di bahagian tengah untuk bergerak antara satu sama lain. Dan peranan Habib Harun, Faiz Nasir dalam menetralkan dan juga memberi pressure
memberi tekanan ke atas pemain-pemain JDT juga memang bagus apabila mereka berjaya meneutralkan bahagian tengah JDT daripada bergerak dan juga kontrol game. So benda tu memang sangat bagus lah untuk bahagian tengah pasukan TFC. Itu perkara pertama yang saya suka. Perkara yang kedua yang saya suka adalah tentang Nik Sharif Hasifi, yang mana untuk pada perlawanan ni boleh dikatakan Nik Sharif jika nak dibandingkan dengan Kepa Sherman, Nik Sharif adalah lebih mobile dan lebih bagus ketika berada di kawasan attacking third, yang mana beliau berjaya untuk menempatkan diri beliau dengan larian-larian yang laju untuk berada dalam kedudukan yang betul dan menerima bola untuk membuat percubaan-percubaan berbahaya ke arah gawang JDT. Beliau ada dua peluang percubaan yang bagus, tetapi daripada segi finishing ataupun daripada segi klinikalnya bagaimana beliau ingin menyudahkan peluang tersebut masih lagi boleh diperbaiki. Kalau tak semalam beliau dah boleh skor 2. So benda tu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga yang saya suka adalah tentang fullback pasukan TFC, iaitu Azam Azmi di kanan dan juga Alif Zakaria di kiri, yang mana Azam Azmi di kanan berjaya menjalankan tugas beliau dengan sangat baik dalam memberi tekanan kepada Koh Beng Ong untuk mempertahan, dan dalam masa yang sama beliau berjaya untuk merantai juga pergerakan Backsen dan juga Forestry di bahagian kanan supaya tak ada ruang sangat untuk bergerak bebas, dan dalam masa yang sama beliau juga sering naik ke atas untuk membuat underlap dan juga overlap dengan buat supporting play ke atas. So Azam Azmi ni pun balance, dia boleh bagi fight kepada Koh Beng Ong dan juga Forestry di bahagian kanan pasukan TFC ni. So benda tu memang bagus. Manakala untuk Alif Zakaria, mungkin 15 minit pertama Arif Aiman nampak yang beliau boleh bergerak bebas, tetapi selepas itu Alif Zakaria dah settle down dan kita boleh nampak lah Alif Zakaria berjaya beberapa kali merantai pergerakan daripada Arif Aiman, yang menyebabkan Arif Aiman pada perlawanan ni sukar juga untuk tembusi pertahanan pasukan kiri Terengganu pada perlawanan semalam. Dan untuk centre back Papa Dekete dan juga Syarul Nizam, overall performance mereka bagus, yang mana mereka berjaya untuk memastikan yang marking mereka ke atas Backsen dan juga Forestry, mereka tak bagi ruang yang banyak kepada dua player ni untuk bergerak bebas. So benda tu dah baguslah untuk pertahanan pasukan TFC. Cumanya ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pasukan TFC. Yang pertama adalah bagaimana mereka nak menyudahkan peluang-peluang yang ada, iaitu finishing lah. Yang kedua adalah di bahagian attacking third, iaitu penggunaan Kepa Sherman, yang mana pada perlawanan ni kita boleh katakan Kepa Sherman sebenarnya tidak memberi impak yang positif sangat di bahagian attacking third pasukan TFC. Daripada segi off ball movement, daripada segi decision yang dilakukan oleh Kepa Sherman, daripada segi pergerakan beliau memang boleh dikatakan beliau agak terbatas sebab dijaga oleh Shane Lowry dan juga Syarul Saad. Sepatutnya beliau perlu lebih mobile sebab bahagian tengah dah hidup, jadi striker perlu lebih hidup, bergerak untuk mencari ruang, cari space untuk menerima bola. Sekiranya Kepa Sherman boleh buat benda-benda macam tu, saya rasa bahagian attacking third ataupun serangan pasukan TFC akan lebih berbahaya, sebab Kepa Sherman ada kelebihan daripada segi finishing, tetapi beliau tak pandai nak mencari ruang, tak pandai nak keluar daripada man marking, menyebabkan bahagian serangan pasukan TFC ni agak tumpul lah untuk mencipta gerakan-gerakan yang lebih kreatif apabila tiada support daripada Kepa Sherman itu sendiri. Yang kedua, TFC juga boleh baiki daripada segi bertahan, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, 2 gol yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah kesilapan daripada pertahanan sendiri, yang mana gol Forestry itu memang yang tu individual play baik daripada Forestry dan pemain pertahanan TFC tertipu dan kena. Yang kedua, kita boleh katakan hilangnya fokus lah, yang mana pemain-pemain TFC waktu tu bermain dengan defensive line yang agak tinggi dan mereka hilang, mereka tak sedar yang Backsen dah lepas offside trap yang cuba dilakukan, dan Papa Dekete pun waktu tu duduk kat atas sebab dalam waktu situasi tersebut TFC tengah menyerangan. So mereka perlu lebih aware keadaan dalam padang ketika situasi mereka diserang dan juga situasi ketika mereka bertahan supaya mereka tak buat mistake macam semalam, memberi ruang kepada Backsen dan juga Forestry yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan gol, dan mereka terpaksa terima lah kekalahan 2-1 tersebut. Jadi secara overallnya kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Saya tak sabar nak tengok final Piala FA nanti. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.